Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So petang ni saya saja nak live, nak kongsikan sedikit tentang feedback ataupun maklum balas yang saya terima daripada kawan-kawan yang pernah mengikuti sesi learning and sharing. Okay, so sesi learning and sharing ni, okay, untuk makluman dulu sesi learning and sharing ni saya ada buat dalam dua kaedah. Pertama, kaedah secara personal, personal session, one to one. Dan kedua adalah secara berkumpulan. So learning and sharing session secara berkumpulan kita buat pada setiap bulan, dan saya pilih tarikh 26 hari bulan. So kat situ mudahlah untuk saya ingat, 26 hari bulan, tiap-tiap 26 hari bulan, nak memudahkan saya untuk nak ingat lah. So 26 hari bulan, it could be jatuh pada hari Ahad, could be jatuh pada hari Khamis, Selasa, tak kisahlah. Tetapi untuk group session learning and sharing, saya akan cuba commit pada setiap 26 hari bulan. So group session yang lepas pada 26 hari bulan Jun tu dah berlalu, dan lepas ni kita dah buka group session untuk 27 Julai. So kalau you all ada yang nak mengikuti group session pada 26 Julai, so kalau ada siapa-siapa kawan-kawan yang nak mengikuti group session pada 26 Julai, which is bulan depan, boleh register. Tempat terhad sebab saya akan tutup lepas dah cukup 10 orang. Sehinggalah tarikh 26 hari bulan Julai tu, kalau tak cukup 10 orang pun saya akan proceed juga. Okay. Sebelum ni yang masa 26 hari bulan tu saya buat sampai 12 orang macam tu lah saya open. So hari tu masuk dalam 10 ke 11 orang macam tu, tapi saya dapati memang sebenarnya 10 orang tu ramai, agak ramai sebab sesinya cuma 1 jam saja. So bila 1 jam dengan 10 orang, jadi memang tak dapat nak bantu semualah. Tapi mudah-mudahan jawapan yang saya beri itu sebenarnya boleh dijadikan panduan untuk kawan-kawan yang lain yang dalam grup yang sama itulah. Okay, so saya maklumkan juga untuk personal session learning and sharing secara personal, which is one to one dengan saya, yang itu you all boleh join secara bersemuka. Okay, bersemuka tu maksudnya kita akan jumpa di Kajang, sebab ada office dekat situ yang saya gunakan, office my sister saya gunakan untuk kita nak jumpa lah. So area di Kajang. Dan kalau ada sesiapa yang nak buat learning and sharing session di Johor Bahru pun tak ada masalah, lebih senang untuk saya. Okay, tapi kita akan buatlah dua lokasi, sama ada di Kajang, ada office yang saya pinjam sekejap, atau di JB, which is di rumah saya sendiri. Boleh datang rumah, tak ada masalah. Okay, saya buka secara bersemuka one to one. And then untuk secara online pun saya open. Okay, which is yang itu kita boleh guna Google Meet. Secara online pun saya open juga. So untuk petang ni, kalau ada sesiapa yang menonton live video ni and you all rasa ada soalan yang you all nak tanya, you all boleh tanya. Cuma try share video ni sebab sometimes kalau you all tak share, saya tak dapat nak baca komen. Saya tak tahu, sebelum ni saya menghadapi masalah tersebut lah. Maksudnya kalau tak ada viewers yang share, saya tak boleh nak, the comments kat bawah tu tak appear. Saya pun tak tahulah kenapa, tapi it's okay. Kalau ada apa-apa soalan, try untuk respon saja kat situ. Okay, so saya cuba nak bacakanlah sedikit beberapa feedback, respon yang saya terima daripada kawan-kawan yang dah pernah mengikuti sesi learning and sharing, sama ada secara bersemuka ataupun dalam grup. So ni antara yang saya dapatlah, yang saya rasa sangat-sangat terharu, and saya pun mengucapkan terima kasih pada you all yang memberi respon ni.
sebab respon ni sangat-sangat penting untuk saya. Sebab pertama, saya nak tambah baik apa-apa kelemahan dalam sesi tersebut, sama ada sesi secara bersemuka ataupun sama ada personal session ataupun group session. So saya perlukan respon tu untuk nak tambah baik sesi tersebut. Dan kedua, daripada feedback yang you all berikan tu akan saya gunakan kepada untuk kawan-kawan lain, sebab ada yang curious macam nak tahu apa manfaatnya join session ni. Tapi inilah feedback bila you all beri pada saya, dia jadi satu, kata as a proof that benda ni insya-Allah dengan izin Allah akan memberi manfaat. Okay, so ada a few question, tak banyak dalam feedback tu. Saya akan, biasanya siapa-siapa kawan-kawan yang join sesi tu, saya akan sharekan Google Form untuk diorang isi respon feedback. So ada beberapa soalan tapi tak banyak, sebab saya lebih, kalau boleh nak memudahkan lah kawan-kawan untuk memberi feedback. Alright. So first, soalan pertama yang saya tanyakan dalam feedback tu adalah apa yang menarik minat anda untuk mengikuti sesi learning and sharing for the first time. So for the first time, so ada antaranya yang komen kenapa dia nak join sesi ni, sebab dia nak sembuh dan berubah lebih baik seperti Nas. Okay, so it's quite interesting. Dia nak sembuh dan berubah lebih baik seperti Nas. InsyaAllah tak ada kata soal pemulihan, soalan nak berubah jadi lebih baik tu dia tidak terbatas. Siapa-siapa yang ada niat, dengan izin Allah, insya-Allah akan tercapai. So mungkin sebab dia bukanlah saya kata macam saya ni baik, tidak, tapi maksudnya saya dulu tak baik. Jadi bila tak baik tu, kita dah kena sakit tu, kita nak berubahlah jadi lebih baik. So benda tu satu perjuangan juga nak berubah jadi baik ni. Jadi daripada situ, pengalaman-pengalaman saya, macam mana saya struggle untuk nak memperbaiki diri tu, itulah yang saya ceritakan pada you all. The struggle tu untuk nak become a better person day by day. So itulah yang saya kongsikan, sebab pengalaman ni penting untuk you all tahu, sebab dia nak as a guidance. Sebab kadang-kadang bila kita nak berubah jadi baik, ada banyak cabaran. Tapi bila kadang-kadang cabaran yang berlaku tu buatkan kita rasa macam terlalu kuat, sampai kan ada waktu kita rasa macam hati kita berbolak-balik, ada rasa kita rasa macam semangat kita down semula. So bila kita mendengar cerita orang, kita merasai sendiri pengalaman orang tersebut, so benda tu akan membuatkan semangat kita bangkit semula. Sebab itu saya selalu pesan kat kawan, kalau you ada pengalaman-pengalaman yang menarik untuk bantu kawan-kawan kat luar sana, kongsikan, sebab dia penting. Pengalaman-pengalaman ni lah yang kita perlu kongsikan, supaya kawan-kawan yang rasa down, dia dapat baca balik atau dengar balik kisah-kisah inspirasi orang lain yang dapat bangkitkan semangat tu semula. Okay, so baguslah. So antara salah seorang kawan kita ni, dia kata apa yang menarik minat dia untuk nak join sesi ni pada pertama kali, sebab dia nak sembuh dan berubah lebih baik seperti Nas. Okay. Jangan berubah seperti Nas lah, maksudnya you kena sembuh dan berubah lebih baik daripada diri you yang dulu. Sebab dulu harian semalam ada kelemahan kita, so hari ni kita akan cuba perbaiki. Okay. Lepas tu ada juga yang dia nak join sesi ni sebab dia dapat bercakap sendiri dengan sis VR, dengan saya lah. So saya pun tak tahulah apa yang saya cakapkan. Dia dapat bercakap sendiri dengan sis VR. So mungkin pada dia dapat bercakap sendiri direct tu lebih puas hati, sebab kadang-kadang dalam message tak jelas. Kadang-kadang bila chatting, bila dalam inbox, kadang-kadang tak jelas apa penjelasan yang kita berikan. Tapi bila dia dapat bercakap sendiri dengan saya, mungkin kat situ lebih jelas, lebih faham lah apa yang selama ni saya cuba sampaikan. Okay. Dan selain daripada tu, ada juga yang nak join sesi ni sebab dia nak mencari ilmu untuk nak sembuh, which is it is totally good intention, niat yang sangat baik. Sebab memang bila kita join sesi ni, memang niat kita sebenarnya nak sembuh pun, sebab kita nak dengar pengalaman orang lain, nak dengar cerita orang lain. So daripada situ kita dapat satu gambaran, dapat sedikit panduan, oh macam gini rupanya perjalanan kita untuk nak sembuh. Oh rupanya macam gini cara kita boleh sembuh. Oh rupanya begini perkara yang kita akan tempuh bila kita nak sembuh. So itu antara perkara yang mereka buatkan mereka tergerak hati lah untuk nak join. Waalaikumsalam Sister Huda. So saya recap balik. Sebenarnya tujuan live video ni adalah saya nak sharekan feedback kawan-kawan yang pernah mengikuti sesi learning and sharing.
So mudah-mudahan daripada perkongsian saya petang ni dapatlah orang kata berikan semangat pada you all and dapat berikan satu orang kata gerak hati untuk nak join jugalah sesi ni. Okay, so saya kalau boleh dapat bantu lebih ramai kawan-kawan, itu dah orang kata saya sangat berbesar hati. Saya cubalah bantu mana setakat yang mampu. Tapi untuk nak tolong semua tu bukan daya upaya saya, sebab yelah kita bukannya boleh tolong semua orang kan, tapi sesiapa yang rasa perlukan bantuan, insya-Allah saya ada, saya akan cuba dengan izin Allah. Okay? Alright, soalan kedua dalam feedback tu saya ada tanya juga kawan-kawan yang join sesi ni, saya tanya apa perkara yang paling bermakna yang dia belajar dari sesi ni. Maksudnya bila sepanjang sesi tu berlangsung, bila kita kongsi, kita belajar dalam sesi tu, apa perkara yang paling macam meaningful, yang macam mind blowing lah, macam tak terfikir sebelum ni, apa dia. So saya nak tanya. So ada antaranya yang beri respon, dia kata baru dia sedar yang kita kena belajar untuk terima sakit. Kita perlu terima simptom dan kita perlu berdamai dengan simptom baru cepat sembuh, dan kita kena buat teknik grounding, which is true. Okay, maksudnya sebab fasa awal untuk kita nak pulih adalah memang kita kena terima dulu keadaan ni. Sebab bila kita dalam fasa in denial, kita menolak dan kita tak suka dengan simptom tu, tenaga yang kita hantarkan kepada otak kita adalah dia adalah satu ancaman. Sebab kita tak suka, jadi kita rasa simptom tu satu ancaman. Apabila kita merasakan simptom tu ancaman, okay, kita tak suka dengan simptom tu, yang itulah yang membuatkan kita punya stress level meningkat. Apabila stress level kita meningkat, dia akan melambatkan proses pemulihan. Sebab itu apabila saya kongsikan pada kawan-kawan untuk you all didik diri perlahan-lahan, accept, terima, benarkan simptom-simptom ni. Kenapa saya kata macam tu? Tujuan dia untuk kita nak kurangkan stres. Sebab kita dah tahu kita didiagnose anxiety. So kita dah tahu apa simptom-simptom anxiety, sama ada simptom fizikal atau emosi. Sebab benda tu boleh baca kat mana-mana. Simptom tu kita boleh tanya orang lain. So simptom tu adalah benda yang lebih kurang sama je. So bila kita dah tahu simptom-simptom tu, kita tak perlu untuk persoalkan. Tetapi kita perlu mula ajar diri kita terima simptom tu. Belajar untuk aku benarkan simptom ni dalam badan aku. Daripada situlah kita dapat kurangkan perlahan-lahan rasa tekanan pada simptom. Kita boleh kurangkan perlahan-lahan rasa tak best, rasa tak selesa, in denial pada simptom-simptom tu. Kita dah benarkan diri kita mengalami keadaan tu. So bila kita dah benarkan kita mengalami keadaan tu, dekat situlah yang akan membuatkan kita punya stress level tu menurun. Okay, so bila stress level tu menurun, waktu itulah hormon-hormon yang positif macam hormon dopamin, hormon serotonin, hormon oksitosin itu akan meningkat. So itulah hormon-hormon yang diperlukan untuk kita nak kembali pulih secara semula jadi. Jadi sebab itu saya kata banyak kali, you kena ajar diri you untuk terima keadaan ni, terima simptom. Ada yang tanya saya, macam mana nak terima simptom Kak Nas? Kita cakap dengan diri kita, cakap dengan simptom-simptom tu. Kau nak berada dalam badan aku benarkan. Aku terima dan aku reda. Aku benarkan, I allow myself. I allow the symptoms dekat badan aku. So itu cara dia. Very simple. Tapi kita cakap berulang-ulang pada diri kita. Itulah yang akan sampai kepada otak kita. Otak kita akan dapat signal yang keadaan tu sebenarnya no harm pun, tak memudaratkan. Dan kita akan rasa lega. Dan kita akan perlahan-lahan masuk dalam state rest and relax mode, iaitu state di mana kita punya parasympathetic nervous system activate, sistem yang membuatkan kita rehat dan tenang, dan itulah sistem yang menghidupkan atau mengaktifkan kita punya sistem imunisasi agar bekerja dengan lebih baik. So bila imun sistem kita meningkat, akan dapat perbaiki ataupun pulihkan banyaklah penyakit-penyakit dalam badan kita. Sebab itu saya kata penting untuk kita accept, ajar diri kita perlahan-lahan untuk terima. Nampak macam simple, tapi susah sebenarnya nak accept. Saya katakan susah. Sebab itu bila kata susah, kita perlukan community, kita perlukan support orang lain. Kan bila sebab ada ketika macam pengalaman saya sendiri, ada hari-hari yang saya berterima keadaan saya. Ada hari-hari yang saya tak berterima keadaan saya. Tapi saya continue juga. Sebab waktu tu saya menjalani proses pemulihan seorang-seorang. Jadi time saya down, time saya tak kuat, saya tak ada siapa-siapa lah waktu tu. Memang saya connect semula dengan Allah lah. Maksudnya
Waktu saya down, saya susah nak terima simptom tu, saya akan selalu zikir la haula wala quwata illa billah yang azim. Itu je, sebab saya tahu tak ada upaya aku melainkan kekuatan daripada engkau. Okey, itu. So, untuk you all yang dah jumpa komuniti yang positif, dah jumpa kawan-kawan, okey, itu lagi baiklah sebab you all dapat support, dapat kekuatan daripada kawan-kawan yang betul-betul positif. Macam pengalaman saya dulu, tak ada yang support saya. Okey, bukanlah tak ada support saya, maksudnya proses pemulihan saya tu lebih banyak saya macam eksperimen sendiri, mengalami sendiri, and then apa-apa yang saya rasa macam terganggu fikiran saya balik semula pada Tuhan, saya mengadu dekat dia. So waktu tu saya bersendiri seorang-seorang, so saya tahu struggle macam mana. That's why saya create group session supaya saya dapat bantu you all, bimbing perlahan-lahan and bagi support and kata buatkan you balik semula on track. Okay, so itulah antara perkara yang kawan saya, kawan kita yang pernah join sesi learning and sharing, dia kata apa yang dia belajar yang paling bermakna adalah dia baru sedar untuk terima sakit and accept simptom dan berdamai dengan simptom and buat teknik grounding. And teknik grounding ni yang saya sebutkan adalah yang memang saya kongsikan pada kawan kita tu, kita kena grounding. Okey, itu antara perkara yang saya kongsikan pada kawan-kawan dalam sesi learning and sharing. Kita kena grounding. Apa maksud grounding? Grounding ni adalah maksud kita back to center, balik semula kepada diri kita. Because dalam kehidupan kita ni banyak terdedah atau terkesan dengan hal persekitaran. Banyak terdedah dengan isu-isu sekeliling kita. Hal kita, konflik kita dengan majikan, konflik perhubungan, konflik keuangan, konflik dunia, penyakit berjangkit merata-rata sekarang. Apa lagi? Macam-macam hal persekitaran yang berlaku lah. So apabila kita buat teknik grounding, dia akan tingkatkan semula tenaga dalaman kita. Bila kita terlampau terkesan dengan hal persekitaran, okay, maksudnya bila contoh hari tu kita kena marah dengan bos, kita akan down. So down bila kita sedih tu maknanya kita dah terkesan dengan hal luar. Bila kita dah terkesan dengan hal luar, tenaga kita akan drop. Okay, so itu baru sehari. Okay, kalau benda tu berlarutan, besoknya kita ada masalah pula dengan pasangan. Bergaduh, menangis-menangis. So, tenaga kita akan drop. So, kita rasa weak lagi. Lepas tu, kalau benda tu settle down, tak apa. Besoknya ada masalah pula. Tiba-tiba anak tak sihat contohnya. So, kita jadi risau. Kita penat menjaga dia. So, tenaga kita drop lagi. Tak. So, benda tu tak habis kat situ. Yang kita dicabar pula dengan perkara-perkara yang lain. Contohnya, masa tu kita kena kita pula yang tak sihat contohnya. Lagilah down. Okay. So, apabila kehidupan kita memang diasak dengan pelbagai cabaran di luar, and kita pula jenis yang mudah terkesan, mudah terserap dengan tenaga-tenaga negatif kat luar tu, penting untuk kita buat teknik grounding supaya kita nak balancekan balik, kukuhkan balik kita punya akar dalaman kita, tenaga dalaman kita, supaya kita dapat kembali bersemangat dan terus jalani kehidupan lebih baik. Okay, so teknik-teknik grounding ni ada banyak cara. And ada dalam sesi learning and sharing secara personal, one to one. Kebiasaannya saya akan tengok personality orang itu dan saya akan sesuaikan personality dia dengan teknik grounding yang sesuai. Tapi secara general yang saya boleh kata, dalam teknik grounding, you boleh explore apa pun kaedah, tak ada masalah. Antara teknik-teknik grounding yang you boleh buat, hanya sekadar you berjalan atas rumput. Itu pun salah satu teknik grounding. Berjalan atas rumput, kenapa? Sebab apabila you pijak tanah, okay, you pijak tanah, so tenaga alam itu adalah tenaga yang sebenarnya jadi. Dia akan serap tenaga negatif dalam badan you, dia akan terserap dan dia akan become natural. So you punya tenaga-tenaga dalaman you yang negatif itu akan diserap and you akan dapat tenaga yang positif semula. So apa teknik grounding yang kita buat, mesti ada sebab kenapa kita buat. Antara lain untuk grounding, meditation contohnya. Meditasi adalah satu kaedah di mana you hanya berhati atau observe. Meditation is very simple sebenarnya. You tak perlulah macam nak bersila tegak sampai ke bas badan tu, macam sesetengah cara tu terpulanglah. Tapi pada saya meditation benda yang mudah. You duduk asalkan you selesa, tak kira bersila ke apa. Lepas tu you just observe je apa yang you dengar atau you pandang, atau you tutup mata boleh, tak ada masalah. You observe je fikiran you atau you observe perasaan you. That's so simple. And you boleh practice benda tu dalam 1 minit pun tak ada masalah. Atau you increase 5 minit, 15 minutes, 20 minutes, terpulang. So itu salah satu teknik grounding. Selain daripada tu, teknik grounding juga adalah you boleh untuk go for nature. Pergi ke nature. Tanya kepada diri you sendiri, apa
aktiviti atau apa alam semula jadi yang you rasa tertarik dan you suka. Contoh, ada orang dia memang suka pantai. So, dia suka pergi pantai, dia suka tengok laut. So, itulah cara dia grounding. Ada orang dia suka hiking, dia suka pokok. Itulah cara dia grounding. Ada orang dia suka pergi sungai, dia pergi tengok air terjun, dia suka dengan bunyi air terjun. Itu pun salah satu teknik grounding. So, macam-macam kaedah untuk kita buat grounding. Okay, terpulanglah pada masing-masing. Okay, so next, ada juga yang kongsikan perkara yang paling bermakna adalah yang dia dapat pelajari daripada sesi ini adalah dia dapat nasihat yang membina. Sis VR dapat cari mana part yang patut disentuh dan yang perlu saya ubah. Ini yang saya ceritakan tadi lah. Kalau dari segi bila saya tengok personality, saya akan tengok dekat mana dia punya potensi, dan daripada personality itu juga saya boleh tengok dekat mana dia punya kekurangan yang dia perlu untuk top up, dan itu akan bantu dia untuk pulih. Okay. So, lain-lain dia kata, ada juga kawan-kawan kita yang kata, antara perkara yang bermakna adalah dia dapat tips-tips yang sangat berguna. Dan ada juga yang kata cara penyampaian Sister Nas amat mudah untuk saya fahami dan kena dengan keadaan saya. So, Alhamdulillah, semuanya daripada Allah. Okay, so soalan yang ketiga, saya ada tanya juga kawan-kawan yang pernah menyertai sesi learning and sharing ni, adakah anda mengalami perkembangan positif hasil dari sesi ini? Antara ramai yang jawab kata ya, terasa lebih yakin. So maksudnya lepas dia mengikuti sesi tu dia rasa lebih yakin, ada harapan untuk pulih. Dan ada juga kata bertambah yakin untuk kesembuhan, tambah yakin untuk sembuh, sebab kebanyakan kita dia tak sembuh-sembuh sebab dia tak confident benda dia boleh sembuh. Dia rasa macam betul ke boleh sembuh, macam ya je. So bila dia kata dia ragu-ragu tu, jawapan dia ragu-ragu lah. Tapi bila kita yakin, insya-Allah. Okey. And then ada juga yang kongsikan antara perkembangan positif yang didapat daripada hasil dari sesi kongsi ni adalah lebih tenang, and dia dapat terima dan uruskan simptom. Itu yang kita nak. Kita lebih tenang dan dapat lebih berdamai dengan simptom tu. Ada juga yang kata, ya dan rindu untuk bersemuka lagi kerana dapat ilmu yang bermanfaat dari Sister VR. Ini yang jumpa saya one to one lah. So, dia nak bersemuka lagi. Okey. Soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat saya tanya, adakah anda mencadangkan sesi ini kepada individu lain yang sedang berjuang untuk keluar dari ikatan anxiety disorder? Okey, so ramailah kata ya lah, ya betul, ya saya akan cadangkan, ya sudah pasti. Okey, so ini part yang cadangan tambah baik. Adakah terdapat sebarang cadangan supaya sesi ini dapat ditambah baik? So this is the important part yang saya nak dapatkan info daripada kawan-kawan yang pernah mengikuti sesi ni lah. So saya nak tahu apakah cadangan yang boleh saya tambah baik untuk sesi ni. So ada yang kata kalau boleh adakan bengkel bersemuka. Bengkel bersemuka ni saya memang pernah buat sebelum pandemik. Masa tu lebih kurang pernahlah beberapa kali saya buat. Nanti kalau saya sempat saya sharekanlah gambar-gambar. Memang kita ada buat bengkel secara bersemuka. Masa tu saya bagi talk, saya kongsikan perkongsian. Masa tu dekat ada 15 orang, kadang 12 orang. So waktu tu memang itulah jumlah yang ada waktu tu, tapi saya sangat-sangat berpuas hati sebab at least dapat share something kat kawan-kawan. Memang kita ada buat, dan saya tengoklah kalau ada masa mungkin saya akan cubalah buat bengkel secara bersemuka, sebab dalam grup kan, secara dalam grup, tapi cuma saya kena cari lokasi yang sesuai lah. Sebabnya kadang-kadang bila buat kat KL, selalunya saya buat kat KL lah, tapi bila buat kat KL ramai pula yang cakap alah jauh kan, alah saya kat Kelantan, alah saya kat Sabah, saya dekat Perlis kan. So saya pun tak tahu nak buat kat mana. Sebab saya dah cakap kalau kata you all nakkan kita buat sesi ni secara bersemuka dalam kumpulan, you all boleh je panggil siapa-siapa. Kalau cukupkan 10 orang, kalau berbaloi saya pergilah negeri tersebut. Saya kongsikanlah. Tapi janganlah seorang dua tu rasa tak berbaloi lah. Tapi kalau ramai-ramai, kita cubalah buat kan. Bengkel secara bersemuka. So setakat yang sebelum saya buat memang cuma 2 lokasi je lah, di Kuala Lumpur dan juga di Kuala Lumpur, Shah Alam, dan di Johor Bahru sendirilah. So kalau ada yang berminat nak buat dekat negeri masing-masing, cari kawan-kawan kat negeri yang sama, kumpulkan, cari tempat, jemput saya, insya-Allah saya boleh datang kongsikan pengalaman. Okey. So ada juga yang dicadangkan supaya dapat buat dengan masa lebih panjang. Untuk dapat luahkan lagi yang terpendam, keluarkan dan tinggalkan dengan lebih cepat. Maksudnya dia nak luahkan lah apa-apa yang terpendam supaya masa tu lebih panjang. So
bukan tak boleh, tapi kadang-kadang kita ni kekangan kita coverage, betul tak? Boleh je kita nak buat, tapi kebanyakannya macam sebelum ni group session yang saya buat, memang saya peruntukkan 1 jam, tapi biasa mesti akan lebih, 1 jam lebih pun. Tapi tidaklah lebih tu saya charge bayaran lebih, tak ada lah. You bayar takat tu je lah. Kalau lebih tu kita bonus untuk you all lah kan. So group session pun memang saya buat lebih. Apatah lagi personal session. Personal session memang saya peruntukkan 1 hour saja, tetapi kebanyakannya memang akan lebih 1 jam setengah. Itu secara normal 1 jam setengah. Memang common. Ada yang sampai 3 jam. Ini saya tak tipu. Ada yang personal session one to one sampai 3 jam saya entertain. Okay. Tapi saya tak ada charge pun tambahan ke apa. Setakat ni tak adalah saya charge kan. Dah lebih 3 jam ni kena bayar lebih ni, tak ada. Sebab pada saya, you all dah bayar tu pun satu komitmen. Saya akan cuba bantu mana yang termampu lah. Kebetulan pula masa saya dapat layan 3 jam tu sebab lepas tu saya tak ada urusan lain. Tapi kalau saya ada urusan lain, saya terpaksa stopkan lah. Tapi kebiasaannya, walaupun saya peruntukkan 1 jam, kebiasaannya memang lebih. So, sesi and learning and sharing tu memang kebiasaannya lebih. Ada juga yang 1 jam tepat, tapi jarang. Mesti akan lebih. And then, ada juga yang cadangkan, setiap orang perlu kongsi masalah yang dia alami. Ini mungkin yang group sesi, group learning, group session. Mungkin ramai yang tak dapat nak ceritakan semalam, nak kongsi semalam sebab mungkin diorang takut dengan waktu kan, rasa kekangan waktu. Maksudnya bila kita peruntukkan 1 jam tu rasa macam masa macam tak sempat lah sebab semalam pun semalam ke? Hari 26 hari bulan tu yang saya buat tu, satu orang je saya boleh cakap, satu orang punya jawapan saya boleh jawab dengan 15 ke 20 minit, bayangkan. So memanglah drag masa kan. Jadi hari tu yang dapat tanya soalan dalam 3-4 orang macam tu lah. Yang lain-lain tak dapat nak tanya sebab masa pun dah suntuk kan. Dah 1 jam lebih waktu tu. Tapi sebab tu saya kata kalau Google Meet group session ni, kalau saya nak buat dalam 5 orang pun sudah puas hati dah sebenarnya. So tak perlu ramai-ramai. So okey juga, cuma kalau dah cuma bila ramai-ramai 10 orang kemarin, saya memang open lah, saya tak kisah pun lebih. Saya memang masih buka peluang untuk you all. Okey, ada apa-apa nak tanya soalan lagi sebelum kita tutup, ada apa-apa siapa, tapi since waktu tu tak ada yang tanya, jadi saya pun assume okey. Nah, kalau ada mungkin next time lah dia akan tanya, ataupun saya minta diorang untuk PM saya direct, lebih senang. Dan kalau ada apa-apa soalan, dan ada pun memang lepas tu ada pun yang kawan-kawan yang join sesi tu yang dia tak puas nak tanya dekat dalam group session tu, dia tanya inbox saya balik. So saya jawab mana yang saya mampu jawab lah. Okey, tu ada juga ni pun adalah yang salah satunya kata cadangan untuk tambah baik dah tambah masa. Bagi saya 1 jam tu tak cukup sebab hanya 3-4 orang je. Betul lah masa ni. Betul lah ni, tambah masa bagi saya 1 jam tu tak cukup sebab hanya 3-4 orang je sempat bertanya soalan daripada 10 orang. Betul. Inilah masalah kekangannya. Saya boleh tambah masa, kita buat dalam 2 jam lah untuk 10 orang. Boleh, tapi itu kita risaukan coverage. Sebab kadang-kadang saya punya line ni kadang okey, kadang tak okey. Setakat hari ni saya kalau buat dekat rumah parent saya ni, kalau saya buat kat sini, insyaAllah lah coverage dia okey. Tapi kalau buat kat rumah saya, dekat kawasan tu kawasan dalam sikit lah kan. Kalau buat kat rumah saya tu memang kadang-kadang dia punya coverage tu tak berpeluk. Tapi tengoklah macam mana kalau boleh buat 2 jam saya okey. Cuma kadang-kadang kita ni panah pula telinga ni, kena pakai headphone lama-lama kan. Ataupun satu cara untuk saya tambah baik, mungkin kalau dalam kata 1 jam tu mungkin saya ambil dalam 5 orang kot. 5 orang, jadi kita boleh approach betul-betul secara dekat. Mungkin itu salah satu cara lah kita boleh perbaiki sesi ni, insyaAllah. Okay, so itulah setakat tu sajalah feedback yang saya dapat daripada kawan-kawan. Yang saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang jujur dalam komen untuk nak tambah baik sesi ni, dan mudah-mudahan sesi ni dapat terus beri manfaat pada kawan-kawan yang lain. Niat kita satu, kita nak bantu orang, kita nak jadi manfaat pada orang lain, supaya mudah-mudahan perkongsian kita tu, pengalaman yang kita dah tempuh tu dapat jadi panduan pada kawan-kawan yang sedang menjalani proses pemulihan ni. Sebab saya banyak kali cakap, healing is very painful. Actually healing
sangat-sangat menyakitkan. Kita rasa healing tu macam sembuh, tapi sebenarnya proses tu sangat-sangat menyakitkan. And dalam proses healing tu banyak perkara yang you kena work hard, you kena kerja kuat, you kena commit, you kena bersungguh, you kena konsisten. So untuk nak dapatkan benda tu, pertama adalah you mesti connect dengan you punya the higher source, the absolute power, Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia yang maha kuasa, dia yang maha memberi kekuatan, segala-galanya sifat tu kat dia lah. Jadi the main point dalam proses pemulihan, you kena sentiasa connect dengan dia. And second, you kena try untuk cari community yang positif, yang boleh support proses pemulihan you. Jangan cari community yang banyak cerita negatif, nanti hasilnya negatif lah, kan? Okay, alright. Kak Huda, memang susah nak accept sebab tak ada support proses seorang-seorang. Bila datang simptom baru terus down. Okay, kalau kawan-kawan yang sedang menempuh proses pemulihan ni bersendiri seorang-seorang, macam yang saya pernah lalui dahulu, okay, advice saya, okay, cadangan saya, kena banyak connect dengan Allah. Itu je saya mampu cakap. Walaupun klise, tapi itulah hakikatnya. Sebab dulu pun saya macam tu. Sebab saya tak ada orang yang boleh nak luahkan benda ni, kan. Maksudnya betul-betul proses tu yang deeper tu orang takkan faham. Memanglah waktu tu mak saya pun pernah kena anxiety, tapi jawapan yang sama lah bila saya cerita kat dia simptom-simptom saya alami. Balik-balik cakap lawan je. Orang tu macam tu, lawan je, kau kena lawan benda ni, kau kena kuat, kau kena lawan. Tapi sampai bila kita nak lawan, kan? Sampai bila kita nak fight benda ni? Kenapa kita nak berlawan dengan diri kita sendiri? Betul tak? Simptom anxiety tu is a part of us. So kita nak berlawan dengan diri kita sendiri pula. Jadi penat lah. So sebab itulah saya macam, masa tu bila kita jumpa doktor pun, kita cerita dengan doktor pun sama-sama nangis dengan kita pula. Masa saya pernah jumpa doktor, saya ceritakan masalah saya masa saya kena anxiety, dengan dia pun nangis sekali. Jadi saya katalah, dia nangis aku pun nangis. Tapi apa yang membantu? Okeylah, dia memahami saya, bagilah ubat, kan. Tapi setakat tu je lah, bukan boleh jauh-jauh pun. Okay. And then apa lagi, luah kat kawan. Kawan-kawan masa tu mana saya tahu kawan-kawan yang mengalami anxiety. Waktu saya kena tahu tahun 2000 yang masa second relapse lah, tahun 2013. Tahun 2013 masa tu, zaman-zaman tu kita tak terbuka tau. Kita tak tahu pun ada community anxiety ni. Dia tak open. Masa tu stigma sangat kuat, kan. Apatah lagi masa first saya kena tu tahun 2006 lebih kurang, 2004 2006 macam tu lah. Waktu saya zaman universiti tu, lagilah orang tak tahu langsung pasal anxiety ni. Jadi benda tu kita sendiri. Jadi masa yang second relapse saya kena tu tahun 2013 tu, itulah saya bersendirilah. Masa tu pun sempat arwah suami saya dengan saya, dan sempatlah dia mengadap saya stres dengan anxiety tu, sempatlah. Tapi apa lagi dia boleh buat waktu tu, kan. Waktu tu cuma boleh cakap kat dia je lah. Takutlah seorang-seorang kat rumah, sampai tak bagi dia pergi kerja, sampai tak bagi dia jauh-jauh, kan. Suruh dia, masa tu dia duduk jauh dengan saya duduk kat KL, masa tu dia dekat Mersing. Jadi macam suruh dia cepatlah pindah KL. Saya minta macam tu, kan. Tapi apa daya, kita tak ada, kita seorang-seorang. Lepas tu kita dengan anak seorang pula. Lepas tu kita berdua dengan anak. Bayangkan kalau apa-apa jadi kat saya waktu tu, kan. Masa saya anxiety tu tak tahu apa, dengan sesak nafas, dengan melayang, kita takut kita pengsan kat rumah, betul tak? So waktu tu tak ada siapa yang dapat bantu saya, melainkan saya minta kekuatan daripada Allah. Sebab itu je yang saya boleh letak keyakinan saya. Sebab siapa lagi? Saya fikir pun, kalau katalah, kalau aku tak minta tolong Tuhan, siapa lagi? Sebab tak ada orang macam masa tu boleh selamatkan kita pun. Jadi saya selalu minta ke Allah, ya Allah Tuhanku, saya minta satu benda waktu saya ingat lagi. Ya Allah Tuhanku, aku terima redha simptom-simptom ni, tapi aku mohon pada Engkau, ya Allah, Kau tutup aib aku. Aib tu, kenapa saya minta tutup aib tau? Sebab saya ni sebenarnya masa saya dalam keadaan saya kena anxiety tu, saya takut kalau pengsan depan orang. So bila saya takut pengsan depan orang, yalah kita tak tahu kita pengsan tu terkangkang ke apa, kan. Tu yang aku fikir. Lepas tu takut pengsan depan orang. Lepas tu takut yelah bila kita pengsan, lepas tu kok kita pengsan tu orang tak dengan kita, lepas tu ada orang jahat pula jumpa kita. You see, banyak fikiran-fikiran yang saya fikir waktu tu. So saya fikir, tak nak lah, nanti kalau buatnya aku pengsan depan orang, dia tiba jumpa orang jahat, orang tu nak apa-apa ke aku, sudah. Banyak tau fikiran-fikiran negatif waktu dia datang. So waktu tu bila saya duk risau benda tu, saya minta ke Allah, ya Tuhanku, pada Engkau juga aku minta selamatkan aku, lindung aku, dan tutup aib aku.
Selamatkan tu paling penting lah. Maksudnya kalau kita rasa pening-pening ke, tolonglah selamatkan, lindunglah aku. Janganlah sampai keadaan makin teruk ke apa. Itu je yang saya duk ulang-ulang kan. Lepas tu bila dalam keadaan saya betul-betul simptom tu kuat, lepas tu dah rasa macam tak mampu nak buat apa dah, saya zikir je lah, la haula wala quwata illa billah yang azim. Maksudnya tak ada upaya aku dah, memang aku dah rasa macam nak mati. So la haula wala tu je lah, zikir tu je. Tapi dalam masa saya zikir benda tu, saya minta dia pinjamkan saya kekuatan supaya aku kuat tempuh benda ni waktu tu. Itulah yang saya buat kan. So itulah pengalaman saya bila saya kena sorang-sorang kan. Masa tak ada community, tak ada. Okay, saya tak ada masuk ADMC masa awal dulu. Anxiety Disorder Malaysian Community, tak ada. Tak ada kawan, tak ada group support, tak ada Telegram, WhatsApp group. Macam you boleh, okay, siapa nak join group WhatsApp, kita support each other. You all ada peluang tu, saya tak ada. Saya tak dapat peluang tu. So, agak sedih lah. Tapi waktu tu, bagusnya saya tak ada community tu. Saya berjalan sendiri dengan bimbingan daripada Allah. Benda tu sebenarnya lebih membuatkan saya faham dan kenal diri. Faham the deeper proses pemulihan tu. Itulah sebab itu saya bila saya dah mula memahami, saya kata dengan Tuhan, ya Allah Tuhanku, kalau aku dah sembuh, aku nak tolong orang. Itu yang saya cakap kat Tuhan. Lepas tu saya start lah. Saya nak tolong orang lah. Tapi lepas tu tiba-tiba datang pula ilham. Kenapa aku nak tunggu aku betul-betul dah sembuh? Sekarang ni pun aku dah rasa progress dah boleh keluar drive sendiri, dah boleh pergi kerja macam biasa. Kenapa aku nak tunggu betul-betul sembuh? Baik aku tolong sekarang. Aku kongsikan je lah pengalaman yang setakat mana ni aku pernah tempuh. So itulah yang saya buat. Maknanya waktu saya try tolong orang tu, saya tak tunggu betul-betul sembuh. Waktu tu lebih kurang 60% saya dah okey. Lepas tu saya kata, tak apalah, aku cuba je lah tolong orang. Lepas tu saya cuba je lah sebab kalau kata semangat nak tolong orang tu, nak orang tu keluar daripada penderitaan tu sangat kuat waktu tu. Sebab saya dah tahu suffer tu macam mana. Jadi saya kata, memang aku tahu perasaan macam mana. Perasaan nak mati, perasaan derita, rasa macam aku nak mati ke, aku lagi sakit ke. Ni aku akan tinggalkan semua keluarga aku ke. Macam perasaan-perasaan macam tu memang suffer lah. Tapi saya bila saya dah praktiskan apa yang saya share kat you all tu, memang saya dapat progress tu. Sebab tu saya kata, tak boleh, aku kena kongsikan pada orang. Tak boleh simpan seorang-seorang cara ni. Aku kena berani. So saya keluar lah. Walaupun masa tu ada perasaan takut tau. Rasa macam takut. Kalau aku je nak share dengan orang. Aku je nak tolong orang. Tapi kalau aku relax balik macam mana? Kan? Tapi aku cakap, lantak lah. Itu semua Tuhan punya kerja lah kan. Kalau Allah kata nak suruh aku hadapi balik anxiety ni, relax balik, itu atas izin dia lah. Tapi buat masa sekarang, niat aku nak tolong orang. Setakat mana yang dia boleh keluar daripada circle tu, aku akan cuba. Saya pun cubalah. Cuba-cuba masa tu lah saya duk type anxiety dekat dalam Facebook. And jumpa pula waktu tu Anxiety Disorder Malaysian Community. So that was the first time saya join kat situ. Saya join kat situ, saya kata siapa tu, saya tengok masa tu tak sampai dalam 100 lebih lah, 115 orang macam tu baru join. Lepas tu saya tu, rupanya ada grup ni. Aku dah 60% dah sembuh, rupanya ada grup ni. Lepas tu saya pun macam, saya punya first posting saya dalam grup ADMC tu adalah saya cerita pasal punca anxiety tu apa. Saya terus cerita. Beritahulah punca anxiety ni kenapa, apa-apa semua. Lepas tu masuk komen-komen kawan-kawan yang lain. Masuk komen lah. So macam-macam lah dia tanya. Kak, betul ke Kak punca dia macam ni? Start tanya lah. Bila start tanya tu, saya start jawab lah. Jawab sampailah sekarang. Sampai sekarang. So itulah pengalaman saya. So sebab tu bagi saya, insyaAllah anxiety ni bukanlah satu benda yang macam yang akan end up you punya life rasa macam it's going to be hell, macam you akan diteruk ke apa. InsyaAllah kalau you rawat betul-betul and you pegang, yakin pada Allah, insyaAllah benda ni boleh pulih. So cuma itulah tujuan kita kat sini adalah memberi you harapan lah. Ada harapan, jangan risau, benda ni boleh pulih. It is a matter of time lah. Lambat atau cepat itu bergantung pada izin Allah. Lambat atau cepat. Sebab kadang-kadang ada setengah orang tu, kenapa dia lambat? Mungkin persekitaran tak support dia. Kenapa dia lambat? Mungkin dia tak berapa memahami sebenarnya kaedah tu macam mana. Jadi dia lambat nak faham. Apa yang Kak Nas ni cakap? Dia cuba nak praktis tapi tak faham-faham. Itu pun antara cara juga. Tapi tak apalah, perlahan, jangan rushing. Yang penting dalam proses pemulihan, you jangan rushing nak cepat sembuh. Kadang-kadang ada juga yang jenis bila dia dah praktis kan, dia dah buat proses pemulihan tu,
Lepas tu dia question dia, bila nak sembuh ni, kenapa dah praktis pun masih lagi ada simptom? Kenapa dah praktis pun sama je? No. You kena practice. You kena keep practice and do not expect the outcome. Okay, do not expect. Jangan expect outcome dia apa. You just buat je. So the key point dia adalah you just buat je. You buat dengan penuh keyakinan, bersungguh-sungguh and consistent. Wa ima you buat satu benda yang mudah pun, you kena sungguh-sungguh, you kena consistent. Kadang-kadang saya share banyak tips, saya share banyak input. Tidak semua benda tu you perlu pakai. Kadang-kadang saya kata, okay, saya selalu share kan, you rendam kaki dalam air panas, you buat macam tu tiap-tiap hari. Ataupun you keluar, you tengok benda hijau makin dekat, you tengok benda hijau yang dekat-dekat makin jauh. Okay, kalau lah kata you rasa aku tak mampu lah nak bangun pagi tengok benda hijau, tak apalah, you pergilah rendam kaki saja dengan air panas. Air panas yang jangan sampai melecup rendam kaki dengan air panas, you buat tu konsisten hari-hari. Dan jangan expect dia punya hasil. Jangan kata kenapa tak ada hasil. No, benda tu bukannya itu jam you buat, itu jam ada hasil. Benda tu perlukan konsistensi. Nak tengok kesungguhan kita. So, buat saja. Tak kisahlah jadi ke tak jadi ke, buat saja. Yang penting, sebelum you nak buat benda tu, you yakin tak dengan apa yang orang kongsikan? Kalau bila orang kongsikan tu, orang kongsikan tu, aku buat benda ni masa tu jadi untuk diri aku. So, you pun rasa macam, naluri you rasa, firasat kata macam, mungkin ni lah jalan dia kan. Okay lah, aku nak cubalah bersungguh-sungguh. You rasa berlapang dada, you rasa terbuka hati nak buat, you proceed. You buat tapi kena konsisten, bersungguh-sungguh. Sebab saya katakan, dalam proses pemulihan, memang saya kata, hati you akan berbolak balik. You akan start ragu-ragu, you akan start was-was bila mana simptom tu masih ada, bila mana simptom baru datang, bila mana simptom tu berulang-ulang. You memang akan rasa benda tu. Tapi always go back to Allah. Sebab tu saya kata, dalam proses pemulihan, tak boleh tidak, memang you kena back to God and pegang connection dia kuat-kuat. Sebab kita tak daya upaya. Same goes dengan saya sendiri. Saya pun lemah, saya pun tak ada daya, saya pun manusia biasa macam you all. Jadi apa yang saya buat adalah itulah, saya pegang bergantungan dia lah. Okay, itu saya buat. Okay, so ada apa-apa lagi yang you all nak tanya? Okay, Linda, sis sekarang berapa yang Google Meet tu? Berapa RM? Oh, Google Meet secara online RM90 secara online. Kalau yang bersemuka RM190. Okay. Kak Huda, terima kasih sis sebab bagi ilmu. Lately sekarang duk rasa buang terbiat. Percayalah. Dia bukan buang terbiat. Pada saya dia bukan buang terbiat. Pada saya dia adalah, saya cakap kita nak become a new person. So, bila kita nak jadi orang yang baru, kita akan tinggalkan kita punya habit yang lama. Kan kita akan start explore perangai baru, habit baru. So, kita rasa macam aku ni buang terbiat ke buat benda baru. Tapi sebenarnya tak. Kita sedang bangkit. Jiwa kita sedang bangkit. So, kebangkitan jiwa ni akan buatkan kita untuk tinggalkan perkara-perkara yang dah tak serve kita lagi. Perkara-perkara yang dulu kita buat yang dah tak serve, takkan berhasil untuk kita dah, kita akan tinggalkan dan kita akan become a new person dan kita akan start buat benda-benda baru. So, jangan takut kalau rasa macam buang terbiat, kenapa aku rasa macam tak kena je apa. Tak, sebenarnya itu adalah proses di mana kita punya jiwa akan bangkit. Itu pada, orang kata, alternatif perspektif saya lah. So, saya kongsikan ke you all. Yang you all rasa buang terbiat, you all rasa perangai you berubah-ubah, itu sebenarnya adalah antara tanda-tanda kita punya kebangkitan jiwa. Kita akan jadi orang yang baru. Kita akan berkembang, evolve. So, letak kalau perspektif macam tu. So, kita tak dah takut dengan buang terbiat ke apa. Kita akan macam proceed je. Okay? Alright, so setakat tu je lah. Terima kasih pada kawan-kawan yang menonton live video ni. Dan kalau siapa-siapa yang menonton selepas live ni, you all boleh kongsikan pada kawan-kawan lain, mungkin ada yang memerlukan. Okay, so terima kasih. Dan kalau ada apa-apa salah silap kata-kata saya minta maaf. Okay. Dan saya doakan semoga siapa-siapa yang menonton live video ni, you all akan mendapat semangat baru dan rasa yakin dan rasa dapat harapan semula bahawa keadaan ni boleh sembuh, boleh pulih dan you akan dapat kembali kehidupan yang lebih baik dari sebelum ni. InsyaAllah. Amin. Okay, bye. Assalamualaikum.